Salam sejahtera dan salam hormat, bersama saya Debbie Eminda Padan dalam Berita Pagi Sarawak edisi 17 Ogos. Hanya individu yang telah menerima dos lengkap vaksinasi COVID-19 dibenarkan beroperasi dan bekerja, khususnya di premis tertutup. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan memaklumkan bahawa Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak menyarankan langkah berkenaan berikutan peningkatan kes COVID-19 yang disebabkan oleh varian Delta serta penambahan kluster tempat kerja. JPBN juga berkata setakat ini 1,653,259 atau 80.9% telah menerima vaksinasi lengkap, manakala 166,415 masih menunggu dos kedua. Secara keseluruhan, 1,819,674 golongan dewasa yang layak dijangka menerima dos lengkap menjelang akhir bulan ini. JPBN juga mengambil maklum masih ada golongan yang belum lengkap dos pada masa ini dan bersetuju kelonggaran diberikan kepada operasi perniagaan di Sarawak sepanjang bulan ini, iaitu golongan yang bekerja dan layak perlu mempunyai sekurang-kurangnya 1 dos vaksinasi COVID-19. Bagi golongan yang tidak layak menerima suntikan vaksin COVID-19 atas sebab kesihatan, mereka boleh menunjukkan rekod kesihatan yang diperolehi daripada pegawai kesihatan yang sah. Golongan yang belum menerima dos lengkap disarankan agar tidak mendedahkan diri di tempat yang berisiko tinggi. Bagi golongan yang masih belum lengkap dos vaksinasi, disarankan agar terus patuh prosedur operasi standard untuk dine-in atau bekerja di premis makan. Jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 88,572 kes apabila sebanyak 1,566 kes baru direkodkan semalam. Menerusi kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, daripada jumlah kes baru itu sebanyak 252 kes adalah bergejala, manakala 1,314 kes tidak bergejala. Daerah Kuching mencatatkan kes tertinggi dengan 731 kes diikuti 238 kes di Bau, manakala Lundu 175 kes. JPBN juga memaklumkan 1 kes kematian direkodkan semalam melibatkan lelaki berumur 73 tahun dari daerah Serian. Kes kematian ke-487 itu disahkan meninggal dunia di Hospital Umum Sarawak. Dalam pada itu, 5 kluster baru turut diisytiharkan menjadikan sebanyak 107 kluster aktif di negeri ini. JPBN juga memaklumkan bahawa terdapat 14 lokaliti dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD, 3 lokaliti dilanjutkan dan 4 lokaliti ditamatkan PKPD. Di Sibu, masih ramai individu yang memilih membungkus makanan untuk dibawa pulang sama ada ke rumah atau pejabat. Walaupun di fasa ketiga Pelan Pemulihan Negara PPN ini, kelonggaran telah diberi untuk makan di kedai atau premis makanan. Namun terhad kepada 2 orang untuk 1 meja dengan mematuhi penjarakan fizikal. Tinjauan kru RTM di sekitar Bandar Sibu mendapati masih ramai yang takut untuk makan di kedai walaupun kadar vaksinasi penduduk dewasa yang lengkap 2 dos vaksin telah mencecah lebih 87%. Bagi peniaga Syamila Rahmat, restoran milik keluarganya hanya membenarkan mereka yang lengkap 2 dos vaksin untuk makan di kedai. Prosedur operasi standard SOP juga dilaksana dengan ketat di kedai tersebut, terutama bagi pelanggan yang makan di kedai, termasuk mereka yang datang untuk membungkus. Buat masa sekarang, ramai yang memilih untuk take away sebab ada setengah daripada diorang masih ada rasa takut lagi sebab dengan ada varian Delta pula yang diorang kata makin mengganas dekat Sibu ni. So, diorang ambil inisiatif untuk take away. Yang untuk dine-in pun not bad juga, tapi kebanyakan prefer untuk take away lah. Bagi Ting Diu Kong, seorang ejen insurans pula, beliau memilih untuk membungkus makanannya kerana beliau berasa lebih selamat dengan cara itu. Saya masih ada sedikit takut sebab sekarang Delta itu sudah ada kes. Ya, jadi untuk melindungi diri dan orang lain lah. Jadi lebih bagus saya take away lah, ya tapau.
Sementara bagi seorang kaki tangan di Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia, Muhammad Asraf Muazzam dahari pula memberitahu beliau masih belum bersedia untuk makan di kedai walaupun sudah lengkap 2 dos vaksin. Sebab kami ada adik-adik juga kecil-kecil, tidak pun belum vaksin kan, berapa dah digalakkan dine-in juga lah. Kita pun perlu kurang juga lah dine-in. Dengan kelonggaran yang telah diberikan untuk makan di premis, masyarakat diingatkan supaya sentiasa patuh SOP. Selain itu, premis penjual makanan juga disuruh mengekalkan kebersihan kedai dan melaksanakan arahan pematuhan SOP bagi mengelak mereka di kompaun sekiranya pemeriksaan mengejut dilakukan oleh pihak penguatkuasa. Seterusnya, kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 15 Ogos. Bahagian Miri telah mencapai imuniti kelompok sebanyak 80.28% setakat Ahad. Menteri Bertanggungjawab terhadap Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin memberitahu seramai 278,804 orang atau 89.63% penduduk dewasa berumur 18 tahun ke atas telah mendapat dos pertama dan 249,712 individu atau 80.28% telah melengkapkan dos mereka. Datuk Lee Kim Shin dalam kenyataan berkata terdapat 311,035 populasi di Miri berumur 18 tahun ke atas layak untuk mendapatkan imunisasi COVID-19. Beliau turut mendedahkan bahawa laporan daripada Pejabat Kesihatan bahagian Miri mengesahkan situasi COVID-19 di bahagian Miri adalah terkawal. Malah Hospital Miri turut memaklumkan tiada pesakit COVID-19 dirawat di unit rawatan rapi. Dalam pada itu, JPBB Miri turut memaklumkan bahawa PPV Dewan Datuk Lee Teck Fu akan menamatkan operasi sebagai pusat pemberian vaksin awam selepas 22 Ogos ini. Program vaksinasi seterusnya akan disambung di Hospital Miri pada hari Sabtu dan Ahad sahaja. Bagi penerima dos kedua di PPV tersebut, mereka akan menerima vaksin di Hospital Miri dan hendaklah hadir mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Sebanyak 7 aset bantuan logistik diserahkan kepada petugas kawalan keselamatan sempadan operasi Benteng Brigade Sarawak Polis Gerakan Am PGA bahagian Miri bagi memantau dan menjaga keselamatan sempadan negeri. Aset-aset berkenaan termasuk 2 buah kenderaan lasak ATV, 2 buah motosikal scrambler, 2 buah kemah dan 2 set jana kuasa yang akan digunakan di Long Banga Ulu Baram. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin memberitahu aset-aset itu telah diluluskan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg yang diuruskan oleh Jabatan Kerja Raya Sarawak pada awal tahun ini bagi tujuan pemantauan dan kawalan di sempadan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan aset bantuan logistik kepada petugas kawalan keselamatan sempadan Benteng COVID Brigade Sarawak PGA bahagian Miri. Simbolik penyerahan aset-aset tersebut diserahkan kepada pegawai pemerintah Batalion 12 PGA Miri, Superintendent Uchong Sigan. Di Kuching, 2 lelaki warga tempatan berumur awal 20-an maut dan seorang cedera parah dalam kejadian amukan di kapal tongkang yang membawa arang batu yang berlabuh di Muara Tabuan semalam. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak DCP Manca Atam mendedahkan mangsa yang cedera parah telah dihantar ke Hospital Umum Sarawak dan keadaan terkini mangsa adalah stabil.
DCP Manca Atta berkata hasil pemeriksaan awal ke atas anggota badan dua mangsa yang maut mendapati terdapat kesan-kesan kecederaan akibat tetakan objek tajam. Jelasnya seorang suspek utama warga negara Indonesia 47 tahun yang merupakan pekerja di kapal itu menyerah diri di Balai Polis Bintawak selepas kejadian itu. Beliau bercakap kepada pemberita pada sidang media berkaitan kes amukan di kapal Tongkang di Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak di Kuching. Suspek ditahan reman dan kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Di Sibu, seorang lelaki maut dalam satu kemalangan berlaku di Jalan Deson semalam. Ketua Polis Daerah Sibu, Asisten Komisioner Stanley Jonathan Ringgit berkata, mangsa dikenal pasti sebagai Jezreel Julian Rantai, anak Jeffrey, berusia 28 tahun. Dedah Asisten Komisioner Stanley, kejadian berlaku apabila kenderaan jenis Pro 2 kancil yang dipandu oleh mangsa hilang kawalan lalu melepasi pembahagi jalan dan masuk ke lorong bertentangan sebelum bertembung dengan sebuah van. Ujarnya akibat daripada pertembungan tersebut, kedua-dua pemandu van dan pemandu kereta terbabit iaitu mangsa tersepit di bahagian pemandu. Pemandu van mengalami kecederaan patah kaki kiri dan telah dibawa ke Hospital Sibu untuk mendapatkan rawatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita pagi Sarawak. Terus patuhi SOP, lindung diri, lindung semua. Saya Debbie Amanda Padan. Jumpa lagi. Salam hormat.